Akbar, Allahu 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 Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ibadatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal ikhwah, ya ayyuhal muslimun, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, waqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu sekalian. Hari ini kita menyambut Idul Fitri yang bersejarah. Kerana menyambut dalam keadaan COVID-19. Virus corona telah berlaku sejak daripada 3-4 bulan yang lalu. Dan telah menyerang seluruh dunia. Lebih daripada 3 juta orang telah mengenai penyakit ini. Dan di Amerika saja pun sudah 300,000 lebih. Dijangka 300,000 tapi sudah meningkat kepada 345,000 lebih yang kematian. Di negara kita alhamdulillah, walaupun terkena di negara-negara Islam, tapi tidaklah begitu teruk seperti berlaku di Amerika, seperti berlaku di Itali, seperti berlaku di Sepanyol, seperti berlaku di Great Britain dan juga negara-negara lain. Negara-negara Islam seperti Mesir, Arab Saudi, Algeria, Tunisia, semuanya mengalami kematian yang kecil. Dan orang-orang yang kena musibah pun kecil. Ini semua menjadi satu iktibaran kepada kita untuk kita berfikir. Kenapa pada setiap 100 tahun Allah Ta'ala berikan penyakit? Pada tahun 1720, 1820, 1920 dan sekarang ni 2020. Setiap kali 20 itu maka berlakulah musibah yang besar. Dan sebelum corona ini telah berlaku macam-macam. Kebakaran di Australia, banjir di Indonesia dan di seluruh dunia. Bermacam-macam musibah yang Allah Ta'ala berikan. Rupanya barangkali Allah Ta'ala beri musibah macam mana pun manusia tak sedar. Tapi bila Allah Ta'ala beri kepada kita corona, virus yang tak nampak dilihat, semua dunia takut. Daripada kuasa besar sampai kepada kuasa kecil. Dan ini menjadi perdebatan. Adakah virus corona ini memang takdir Allah Ta'ala? Tapi memang semuanya dengan izin Allah SWT. Tapi rahsia-rahsia menunjukkan bahawa perkara ini dicipta reka oleh manusia. Di mana yang terlibat ialah ahli-ahli sains daripada Perancis, ahli-ahli sains daripada Amerika. Dan Amerika sendiri memberikan keuangan yang banyak untuk menjalankan virus ini di Wuhan, di negeri China. Dan berlaku perkara ini kerana binatang-binatang yang dibuat dalam mak-mak itu terlepas daripada Wuhan, kemudian dia merebak sampai ke negara Amerika. Dan sekarang ini menjadi perbalahan antara Amerika dan China. Sebab kata Presiden Trump, ini adalah perbuatan daripada China. Dan China susuk atau sembunyi ke perkara ini menyebabkan orang Amerika yang paling ramai kena. Tapi orang Cina juga ada jawapan mereka terhadap apa yang berlaku. Apapun sekarang ni ada dua teori. Satu teori mengatakan ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi teori satu lagi mengatakan ini adalah konspirasi manusia untuk menjual ubat COVID ini. Dan sekarang ini 5 syarikat di dunia berlomba-lomba untuk
membuat ubat vaksin ini. Dan dilibatkan juga dengan Bill Gates yang memberikan rasuah kepada wakil-wakil rakyat di Nigeria supaya mereka menyokong untuk mengadakan vaksin ini dicocok kepada semua rakyat. Dan ada satu kemungkinan sedikit lagi, semua orang di dunia ini dipaksa untuk menerima vaksin ini. Tapi kita tidak tahu apakah yang berlaku yang ada di vaksin ini. Sebab itu ada setengah orang menganggap ini adalah juga kerja-kerja ejen-ejen dajjal yang nak menakluk dunia. Sebab melalui vaksin ini, mereka boleh menjadikan manusia menurut apa saja kata mereka. Jadi generasi masa depan adalah terdedah kepada banyak bahaya, terutama dengan vaksin ini. Dan ahli-ahli melihat masa depan, melihat selepas corona ini ada lagi benda-benda yang lebih besar daripada ini. Sampai ke tahun 2002, 2003. Dan corona ini juga mungkin akan memakan masa lebih daripada 10 tahun. Jadi kalau dalam masa 2 tahun ni, dia boleh selesai, Alhamdulillah. Tapi kita kena bersedia bahawa dia mungkin memakan masa selama 10 tahun. Lepas tu dia akan reda. Tapi dengan keredaan ini, di Amerika saja, lebih 25% orang kehilangan pekerjaan. Di Malaysia pun akan ramai orang kehilangan pekerjaan. Ada syarikat-syarikat yang kecil terpaksa ditutup. Inilah peristiwa yang akan berlaku. Dan sekarang ini, selepas berlaku corona ini, akan berlaku. Dunia ini tidak akan lagi berlaku seperti sebelum berlaku corona. Negara-negara Eropah, EU akan runtuh. Sedikit lagi, Amerika pun akan runtuh. Dan dolar pun tak akan laku lagi. Dan sekarang ni, siapa-siapa yang ada duit, ambil cepat-cepat. Dan kita kena tukar. Takut macam duit Jepun dah, tak laku. Sebab itu sekarang ni ramai orang membeli emas dan sebagainya. Atau orang membeli tanah. Iaitu benda-benda yang tidak menyebabkan duit tak laku. Yang banyak itu akan hilang begitu saja. Lepas ini, Amerika tidak lagi menjadi kuasa besar dunia. Sebab kuasa besar dunia bergantung kepada ekonomi. Dan ekonomi sekarang ini, China lah nombor 1. Dan sekarang ini akan bertukar. Iaitu India akan naik kuasa besar ekonomi dan juga Rusia dan Amerika yang mungkin yang ketiga, yang keempat. Kemudian akan bangkit negara-negara baru, terutama Brazil, Turki, Mesir dan negara-negara yang tidak terlibat sangat dengan COVID ini. Jadi dunia tidak lagi menjadi dunia globalisasi. Sebab sekarang ini masing-masing orang, negeri asyik rakyat aku, hal negeri aku, aku, kamu. Jadi sekarang ni dunia akan bertukar. Daripada global yang dipimpin oleh Amerika kepada satu dunia yang ada dua kuasa besar, iaitu China berpakat dengan Rusia dan juga Amerika dengan geng-geng dia. Maka kita akan berlakulah dua kuasa dunia yang besar. Jadi seperti kata pepatah Melayu, gajah sama gajah berperang, pelanduk di tengah-tengah, mati terkenyit, mati tersepit, mati kelaparan dan macam-macam lagi. Jadi untuk anak-anak cucu yang akan hidup masa panjang lagi, saya mungkin tak lama dah. Tapi untuk ini maknanya, senario dunia akan lebih teruk. Dan dunia sekarang ini makin cepat bergerak. Dan ramai pula orang-orang yang sudah putus asa. Menceritakan dunia sudah akhir zaman. Menceritakan Ya'juj akan keluar. Menceritakan Dajjal akan keluar. Menceritakan Imam Mahdi akan turun. Menceritakan Nabi Isa akan turun. Dan akan berlaku peperangan dan berbagai-bagai lagi. Cerita-cerita itu kita jangan cari. Cerita-cerita itu kalau pun benar-benar berlaku, biar ia datang sendiri. Kita tak payah cari. Kita tak boleh jadi orang yang berputus asa oleh hidup. Esok masih ada. Selagi kita hidup, tanamlah benih, kata Nabi. Walaupun kiamat sudah berlaku, apa-apa yang kita ada, kita tanamkan. Kita kena menyumbang, kita kena memberi. Makin banyak kita memberi, makin gembira ke hati kita. Kalau kita hidup hanya untuk diri kita saja, kita jadi miskin. Kita jadi tak ada gembira. Sebab hidup ini adalah untuk menyumbang. Sebab itu bila orang nak mati, dia kata, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Ya Allah, tangguhkanlah aku sekejap daripada mati supaya aku dapat bersedekah. Jadi rupa-rupanya orang nak mati tak minta nak sembahyang, tak minta nak tahajud, tak minta lagi umrah,
tak minta nak pergi haji, tapi minta untuk bersedekah. Sebab itu sedekah, jangan tunggu duit ada. Duit tak ada pun, bersedekah sampai duit ada. Macam kita kahwin juga. Dia kata, ada duit baru nak kahwin. Tak. Bila kita kahwin tu, baru rezeki tu datang. Tapi sesuatu yang menakutkan kita lagi, iaitulah, sekarang ini, Amerika degil dengan keadaannya, China pun degil dengan keadaannya, dan sekarang ni kita semua tahu, harga minyak pun dah makin turun. Saudi menghadapi masalah. Negara-negara yang berpegang kepada minyak pun menjadi masalah. Jadi sebab itu, satu cara, Amerika terpaksa berperang dengan negeri China. Dan China juga akan melawan Amerika. Kenapa? Kerana kegagalan mereka itu tidak terubah kecuali mereka berperang dengan askar dan menggunakan mikrobiologi dan sebagainya. Sehingga bila mereka berperang, barulah mereka nak membuat rundingan di meja rundingan. Tapi seperti berlaku di peperangan dunia yang kedua dulu. Rundingan tidak selesai dalam masa setahun atau 10 tahun. Rundingan baru selesai selepas 40 tahun lebih. Baru selesai 1, 2, 3 perkara rundingan. Jadi ini juga menjadikan dunia akan jadi keadaan kelam kabut. Jadi sekarang ini, apa yang kita sebut sebagai ma ba'da corona. Selepas corona ialah, selepas ini komunikasi kita akan berbeza. Kenderaan kita akan berbeza. Terutama sekali syarikat-syarikat pelancongan. Hotel-hotel yang paling teruk sekali menerima kesan. Dan selepas ini, berita yang terbaru. Kapal terbang, kalau dulu dia muat orang 100 orang, sekarang ini dia akan hanya muat orang 50 orang saja. Dan orang yang naik tu terpaksa bayar kerusian di tepi dia tu. Jadi kalau dulu harga 250, sekarang tiket akan naik 50. Sebab dulu penumpang 100, sekarang penumpang sudah 500 orang. Jadi segala struktur yang ada di dunia ini akan bertukar. Terutama sekali penerbangan. Sebab pukul 12 kemarin, pukul 1 kemarin, seluruh dunia, 12,000 negara yang sibuk pukul jam 12, pukul 1, semua lengang. Daripada Rusia sampai ke Australia. Daripada New Zealand sampai ke London. Daripada London sampai ke Sepanyol. Daripada Sepanyol sampai ke Amerika. New York sendiri dan negara-negara seperti George Washington dan sebagainya. Dan mengalami keadaan yang lebih teruk daripada kita. Dan ada negeri-negeri yang tak tertanam lagi mayat-mayat. Sehingga diletakkan dengan berbau busuk dan sebagainya. Tapi di negara-negara barat, mereka pula mengadakan tunjuk-tunjuk perasaan. Kerana mereka kata ini sudah menyekat kebebasan kita. Mereka kata mereka nak mau lepas. Biarkan mereka sendiri tahu cara mereka nak bekerja, cara makan. Dan di Indonesia, ramai orang kata, kalau kurung, kalau lepas dia mati kena corona. Tapi kalau kurung, dia mati kebeluran. Apa beza mati corona dengan mati kebeluran? Alhamdulillah, di negara kita ni, ada juga bantuan-bantuan dan sebagainya. Tapi kita alhamdulillah masih hidup macam biasa. Berpuasa macam biasa. Berbuka puasa macam biasa. Bersahur macam biasa. Ini adalah satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya semalam dapat duit raya 1,600 riyal daripada Turki. Diberi oleh saudara Dr. Ashraf. Ini juga hasil daripada berlakunya COVID-19. Jadi COVID-19 ni ada orang yang boleh mencari keuntungan daripada kerugian orang lain. Dalam istilah Arab dikata ghaniyun fil harbi. Ada orang yang ketika perang dia menjadi kaya. Ada orang yang ketika orang susah dia mengambil peluang sehingga dia berjaya. Sekarang ini syarikat Grab lebih berjaya. Syarikat Post berjaya. Syarikat yang menjalankan kerja-kerja melalui online berjaya. Jadi kita juga mengambil dunia online ini sebagai dunia baru yang kita mesti teraka. Kita tak boleh hidup lagi gua-gua macam orang zaman dulu. Orang yang tak tahu komunikasi baru, alat-alat online baru ini, dia hidup macam gua. Macam orang kampung zaman dulu. Jadi kita kena cepat-cepat supaya kalau pun kita tidak ke depan sangat, kita tidak ketinggalan. Ingatlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal asri, di masa sesungguhnya orang-orang Islam dalam keadaan manusia dalam keadaan kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawat innahu was samiul basir. Aqulu hadza wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.